Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sihat semua? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini kita akan bicarakan tentang topik 4.5 iaitu kita nak tahu, nak melihat reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Okey, penduduk tempatan yang dimaksudkan di sini ialah penduduk Sarawak. Apakah reaksi mereka ketika mana mereka tahu bahawa negeri mereka Sarawak itu nak diserahkan kepada British? Apa perasaan mereka? Kan? Kita nak tahu feeling dia orang, reaction. Kan macam kita tengok YouTube pun kita nak tengok reaction orang kan. Tengok video orang, reaction dia macam tu ke ataupun nangis ke kan. Kita nak tengok reaction. So sama juga halnya dengan peristiwa di Sarawak. Kita nak lihat reaksi dia orang ketika mana mereka tahu mendapat kabar berita bahawa Sarawak nak diserahkan kepada British. Macam itulah ceritanya. Okey, so ceritanya di sini ialah ada dua reaksi tau. Ada dua reaksi. Sama ada menyokong, ada yang mereka menyokong, mereka suka bahawa Sarawak, okeylah bagilah British. Kami mahu negeri Sarawak ini diperintah oleh British kerana British adalah adalah sebuah kerajaan yang hebat, kerajaan yang agung. Orang yang bertamadun tentulah dapat menaik taraf kehidupan negeri di Sarawak. Itu orang-orang yang menyokong lah. Tapi pada masa sama juga ada golongan-golongan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. So ada dua reaksi. So kita nak tahu juga faktor-faktor dia apa. Kenapa ada pihak yang menyokong, kenapa ada pihak yang menentang. Kita nak tahu faktor-faktor dia kenapa dan siapa. Bukan marah. Saya tadi cara saya macam ni. Tak tahu hari ni terlebih apa benda. Terlebih gula ke ataupun tak tahulah. Okey, ada masa slow je kan saya mengajar. Penat sangat. Hari ni saya ada energi sebab tidur cukup. Okey, semalam tidur puas. Okey, seterusnya. So ini cerita sedikit latar belakang dia. Okey, Majlis Negeri Sarawak ada mengeluarkan rang undang-undang yang dikeluarkan oleh Majlis Negeri Sarawak. Dalam Majlis Negeri Sarawak, mereka buat undian iaitu nak tahu ramai yang menyokong ke ramai yang menentang. Sebenarnya untuk Sarawak itu diserahkan kepada British, kepada kerajaan British. Tetapi hasil undian tersebut, dalam Majlis Negeri Sarawak, 19 undi menyokong. Aduh, handphone saya terjatuh. Terkejut dia dengar suara saya. Okay, 19 undi menyokong bahawa Sarawak perlu diserahkan kepada British. Kita sangkakan ramai menentang kan. Tetapi dalam Majlis Negeri Sarawak ramai menyokong manakala 16 undi menentang untuk Sarawak diserahkan kepada British. Mereka tak suka. Kami tak nak serahkan Sarawak kepada British. Kami mahukan Warner Brooke ataupun Anthony Brooke terus memerintah Sarawak. Mereka sudah selesa di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Itu kena tahu. Mereka tak mahu serahkan Sarawak kepada pejabat kolonial ataupun pejabat tanah jajahan British di London. Kami tak mahu Sarawak sama status tanah jajahan macam tanah Melayu, iaitu Malayan Union. Ini tahun 1946 Situasinya, cerita ini tahun 1946. Okey. Kalau kat tanah Melayu ada Malayan Union, mereka tak mahu Sarawak itu sama macam tanah Melayu, status tanah jajahan yang diperintah oleh British yang memperkenalkan Malayan Union. Mereka tak mahu Sarawak macam tu. Jadi mereka menentang. Itu golongan-golongan yang menentang tau. Okey, so antara pihak-pihak yang menyokong dan menentang, siapa pihak-pihak yang menyokong dan menentang? Okey, antara yang menyokong nama dia Datu Bandar Abang Haji Mustafa. Okey, individu ini menyokong bahawa Sarawak perlulah serah pada British. Kami tak kisah, kami okey saja sebab kami rasakan kerajaan British itu kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar, kerajaan yang kaya yang mampu menaik taraf kehidupan penduduk Sarawak. Kalau kita bagi Sarawak kepada British, mereka percaya bahawa British akan memajukan negeri mereka. Boleh faham tak? Ini orang-orang yang menyokong lah kan.
Datuk Ammar, Abang Haji Sulaiman, Young Malay Association, laun apa nak sebut ni, YMA lah sebut peringkasannya, okey. Dan pihak-pihak yang menentang penyerahan Sarawak, ini ramainya orang yang menentang ni, ramai. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Johari Anang, Syarkawi Osman, Cikgu Lily Eberwain, Cikgu Ajibah Abol, ada banyak pertubuhan Melayu kat sini, boleh baca sendiri. Rukun 13, Rukun 13, ingat, dia yang membunuh Governor Sarawak nanti. Ada satu orang tu, nama dia Rosli Dobi, itu nanti kita tengoklah. Sungkit berdarah tu nanti kita tengok itu topik tu Ini pemimpin Rukun 13 yang memimpin untuk memimpin mereka merancang pembunuhan terhadap Governor Sarawak, Sir Duncan Stewart. Itu nanti kita belajarlah. Okay, itu adalah pihak-pihak yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okay. Next. Ya. Kita nak tahu faktor-faktor dia pula apa dia? Apa faktor-faktor kenapa mereka menyokong Sarawak nak diserahkan kepada British? Laptop ni hang pula. Nak buat pemarah je. Okay. Saya tak marah Saya happy sebenarnya. Okay, so apakah faktor-faktor mereka memberikan sokongan dan faktor-faktor yang menentang ini? Okay, kita tengok yang mana dulu nak menentang ke menyokong. Menyokong lah ini nota saya tau. Saya tak follow sangat buku teks. Tapi isi ikut buku teks sama je, tak ada masalah. Okay, isi saya ikut buku teks. Jadi korang jangan risau. Okay, kalau nak screenshot ke boleh, silakan. Nak salin lagi bagus. Okay, so kita nak lihat siapakah dah lah faktor-faktor kenapa mereka sokong Sarawak perlu diserahkan kepada British. Yang pertama, kenapa mereka sokong? Kerana mereka percaya kalau Sarawak diserahkan kepada British, bahawa mereka akan memajukan negeri Sarawak. Okay, itu faktor-faktor kenapa mereka menyokong untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Tak kisahlah kau status tanah jajahan ke, tapi mereka suka. Sebab mereka percaya British akan memajukan negeri mereka. Okay? Penyerahan Sarawak kepada British dipercayai dapat memulihkan banyak kemusnahan di Sarawak akibat Perang Dunia Kedua. Mereka percaya kalau British, Sarawak dapat bagi kepada British, British akan pulihkan semula segala kemudahan bangunan yang rosak. Sekolah-sekolah akan dibangunkan semula, klinik, hospital akan dibangunkan semula, jalan raya akan diperbaiki, saluran paip yang pecah kena bom akan diperbaiki, jambatan-jambatan yang runtuh musnah diperbaiki. Sebab itu mereka sokong. Mereka sokong Sarawak bagi kepada British. Tak apa, kami percaya dengan kepimpinan kerajaan British itu dapat memajukan negeri Sarawak. Kami suka. Okey, itu faktor dia. Faham ke tak ni? Faham? Faham Okey. Yang kedua, kenapa mereka menyokong dapat memajukan Sarawak? Ini huraian huraian untuk memajukan. Okey, mereka percaya British dapat memajukan Sarawak dari aspek politik, hubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan dan kesihatan. Okey, seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, itu je. Okey, saya bagi awak faham. Tugas nak mengingat, nak menghafal, itu tanggungjawab awak, bukan tanggungjawab saya. Sebab awak yang ambil exam. Awak yang ambil exam. Saya tak ambil exam. Jangan salahkan cikgu, awak tak dapat A, kan? Tak dapat cemerlang, tak dapat B, tak dapat C, tak lulus juga. Itu salah awak. You mesti blame yourself sebelum awak nak blame orang lain. Okay? Macam marah je. Tak marah. Nasihat. Okay? Sebab saya tak, kalau saya pun kalau cubalah kita kalau kenapa kita rasa kita ni duduk di paras rendah kan, kedudukan kita masih tahap yang sama, janganlah salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri itu yang menentukan awak diri macam mana, dan bukan orang lain. Tak boleh orang lain punya sekeliling awak itu sebenarnya ujian untuk awak. Tuhan nak menguji awak. Apa-apa pun diri sendiri. Macam mana awak nak selesaikan segala masalah hidup awak. Okay? Orang yang kuat adalah orang yang dapat melawan segala situasi yang mereka dapat.
Okey, kena lawan lah. Janganlah ada kes bunuh diri dan sebagainya. Okey. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menyokong Sarawak diserahkan kepada British? Orang-orang yang menyokong ni faktor dia apa dia? Kerana mereka percaya kalau Sarawak diserahkan kepada British dapat memajukan kehidupan penduduk tempatan. Dapat memajukan kehidupan penduduk tempatan. Cikgu, yang ini kat buku teks kat muka surat berapa? Muka surat 113. Boleh tengok. Ini faktor-faktor menyokong ada. Tapi kat buku teks dia susun, dia letak faktor penyerahan, faktor-faktor menentang dulu. Lepas tu dia cerita bentuk-bentuk penentangan. Lepas tu baru masuk peristiwa sungkit berdarah. Lepas tu barulah masuk faktor-faktor menyokong, reaksi yang menyokong. Saya tak berapa berkenan lah dengan susunan buku teks ni kan. Tapi isi dia kita ambil. Okey. Sebab tu saya susun faktor-faktor dua ni terus kita nampak. Faktor yang menyokong, kenapa dia menyokong? Faktor yang menentang, kenapa dia menentang? Okey, jadi kalau keluar soalan dua-dua ni awak terus tahu. Tak payah nak terkial-kial nak tengok cari kat mana buku teks susunan dia. Okey. So, kedua memajukan penduduk tempatan iaitu YMA. Ingat tak YMA apa dia? YMA ni lah tadi. Korang sebutlah sendiri yang Malay apa ni. Belakang ni saya tak kerti nak sebut. Lidah saya kalau sebut English session ni lidah saya terpelat sikit. Okey. Okey, so tapi dalam exam awak boleh je dibenarkan untuk tulis huruf besar semua YMA tak ada masalah. Okey, YMA menggalakkan dan memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. YMA ni antara pihak yang menyokong lah. Mereka menyokong Sarawak diserahkan kepada British. Mereka sangat sokong, support. Okey, sebab mereka percaya dapat memajukan orang Melayu dan bidang ekonomi dan sosial. YMA hanya fokus dalam bidang pelajaran tu pendidikan sama maksud dan agama serta sukan. Tapi keyword ni apa-apa pun keyword awak kena ingat lah. Keyword ni awak hafal dulu. Okey. Kemudian ketiga, kenapa mereka menyokong usaha untuk menyerahkan Sarawak kepada British? Kenapa mereka menyokong? Faktor dia. Kerana mereka percaya kalau Sarawak diberi ruang ataupun diberi kepada kerajaan British akan memberikan peluang pekerjaan. Ini keyword dia. Peluang pekerjaan. Siapa tak suka kan peluang pekerjaan? Kalau awak habis belajar universiti ke, college ke apa ke, maktab ke, mesti awak nak bekerja kan? Takkan awak nak mengharapkan duit mak ayah awak. Sampai ketua, sampai umur 20 lebih pun awak nak mengharapkan duit mak ayah lagi. Jangan. Pakaian awak semua takkan awak nak mengharapkan mak ayah awak lagi. Kena berdiri di atas kaki sendiri. Tapi biasanya orang muda awal-awal kerja kekok. Saya ingat lagi masa saya first day kerja habis SPM, saya tak tahu nak buat apa kan. Saya tunggu diarah baru pandai buat kerja. Tapi tu semua proses pengalaman. Lama-lama kita pandailah nak bekerja, nak bergaul dengan orang. Okey? Tapi biasanya culture shock lah. Baru bekerja mesti awak akan merindu zaman sekolah. Itu pengalaman saya lah. First habis SPM, terus kerja kilang tau. Saya kerja kilang buat form tau. Kita akan rindu zaman sekolah. Kan? Kita rasa macam, aku tak naklah kerja ni. Kan? Kerja penat, 8 jam sampai 10 jam, sampai nak OT 10 jam. Tapi dapat duit seciput je. Dapat duit tak berbaloi dengan kerja kita. Tu yang saya rasa nak belajar tinggi. Kan? Nak gaji besar. Macam awak lah, awak jangan usahalah belajar baik kan. Dapat sambung belajar, dapat peluang pekerjaan yang baik. Okey, kalau gaji-gaji kecil ni bagilah orang-orang yang sepatutnya lah. Sepatutnya Malaysia ni banyak panggil pekerja asing. Sebab gaji operator apa semua tak tinggi. Tapi ada juga yang operator gaji tinggi juga ada. Okey, macam kat IPAC tu gaji dia boleh tahan jugalah. Allowance dia apa semua okey lah. Berbaloi lah dengan kerja dia kan. Stres dia. Kalau dulu saya kerja kat kilang kampung tau. Kilang tu bayar gaji rendah tau. Saya terus terang lah, gaji saya RM400 tau sebulan. Kerja macam nak mati tau. Penat dia. Lepas tu tapi saya kerja jugalah. Still kerja juga. Macam mana penat pun. Saya OT bantai 8 jam pun, tinggi pun 700-800 je dapat. OT tau. Ada juga saya OT sampai 12 jam saya kerja. Sebab nak duit lebih. Dapatlah 900 lebih. Nak sampai 1000 pun susah.
saya dah merasa kesengsaraan itu tu tahun 2004 tau, 2004. Kilang-kilang kat kampung je, kat Bakri Muar. Okay. So, saya tekad, aku nak belajar. Aku malas kerja ni gaji. Kan? Gaji macam ni, kerja macam ni. Kita nak kerja yang gaji besar. Nak selesa dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat kahwin. Kalau kerja macam tu 400-500, nak kahwin macam mana? Jangan berangan lah nak kahwin. Tak payah kahwin lah. Nanti awak kahwin, nanti awak susahkan keluarga awak balik. Tunggu dapat pekerjaan yang baik lah. Okay, tapi zaman sekarang ni saya nampak orang buat bisnes lah. Zaman sekarang peluang banyak. Kalau tak dapat peluang gaji kerja yang bagus, awak dapat buat bisnes. Okay. So, bisnes pun bukan senang. Itu nak ceritanya. Bisnes pun bukan senang. Kena banyak ilmu. Okey, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dalam perkhidmatan awam. Maksud perkhidmatan awam ni kerja dengan government lah. Kerja government Okay, ramai golongan intelektual Sarawak diberi peluang pekerjaan dalam kerajaan. Itu mereka percaya. Kenapa mereka sokong untuk Sarawak diserahkan kepada British? Kerana mereka percaya bila British perintah Sarawak, mereka akan dapat peluang pekerjaan. Orang-orang bijak pandai di Sarawak dapat peluang pekerjaan. Dapat kerja dengan government, perkhidmatan awam, kerajaan lah. Golongan-golongan yang bijak pandai lepasan belajar tinggi dapat peluang pekerjaan. Contohnya peguam, doktor, jurutera, engineer, semua lawyer ni lah. Okey, jika keadaan ini berterusan, mereka percaya suatu masa nanti, Sarawak akan dapat berkerajaan sendiri. So jangan bimbang, don't worry. Okey? Okey? Itu faktor yang menyokong. Okey, kemudian kita nak lihat faktor yang menentang. Kenapa sebahagian mereka menentang? Yang menentang ni 16 undi je. Kan, yang menyokong ramai sebenarnya. Tapi bagi saya undi yang menyokong ni tak jauh pun dengan menentang. So still menentang ni ramai juga sebenarnya. Kalangan orang Sarawak tu ramai lah. Tapi dia bukan majority. Okey? So pihak-pihak menentang tadi kita dah tengok ni individu dia. Dan faktor-faktor kenapa mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Awak kena based on topik kena ingat topik kita hari ni adalah faktor-faktor menyokong dan menentang proses penyerahan Sarawak kepada British. Okay, yang pertama adalah kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Ini selalu favourite keluar soalan objektif Banyak energi saya guna ni. Saya cakap slow-slow tak nak menjerit-jerit. Jiran saya terkejut tu, dia ada baby. Nanti dengar. Ada jiran saya ngadu. Oh, cikgu dengarlah suara cikgu mengajar kat dalam bilik. Saya dalam bilik tapi dengar sebelah. Dia kata suara saya kuat bila saya mengajar. So saya cakap perlahan-lahan begini. Dengar tak saya cakap macam ni suara? Dengar tak? Dengar. Cikgu. Good. Okay, so kalau dengar tak ada masalah, saya teruskan. Okay, so faktor penentangan kenapa bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Perlembagaan 41 tu keluarga Brooke yang buat Weiner Brooke jugalah yang menghasilkan Perlembagaan 1941 itu juga. Okay, so dalam Perlembagaan 41 tu ada mengandungi apa? Apa isi kandungan dia yang menyebabkan mereka marah terhadap penyerahan Sarawak kepada British? Kerana bertentangan dengan perlembagaan tu, isi kandungan perlembagaan. Sebab dalam Perlembagaan 41, prinsip ke-8, dia banyak prinsip lah dalam perlembagaan tu biasalah ada beberapa chapter lah kan. Sama juga macam buku teks awak kan. Buku teks awak. Kalau kita tengok dalam buku teks sejarah tingkatan 4, 1.1 perkara apa? 1.4 perkara apa? 2.2 perkara apa? Perkembangan nasionalisme barat. Contoh, dalam perlembagaan pun sama, ada beberapa prinsip. So, prinsip yang ke-8, number 8. Okay, disebut apa? Menyatakan bahawa Sarawak akan diperintah oleh rakyat Sarawak itu sendiri. Okay, pemerintahan sendiri akan diberikan kepada penduduk Sarawak. Itu maksud dia. Dalam prinsip ke-8, dalam perlembagaan apa? Perlembagaan 1941. Ingat. Kalau Perlembagaan 1941 itu perlembagaan yang terdapat di negeri Sarawak. So kalau kata
British nak ambil alih Sarawak sebenarnya telah ada contradiction dengan isi kandungan perlembagaan mereka. Nanti penduduk dia marah lah. Mana boleh Sarawak nak bagi pada British? Sebab dalam perlembagaan negeri kami, dia jawab. Penduduk Sarawak ni yang menentang, dia cakap, dalam perlembagaan negeri kami, iaitu perlembagaan 1941, kamu tengok sendiri, prinsip ke-8 kata bahawa kami perlu memerintah negeri kami sendiri. Faham tak? Sebab tu mereka menentang. Dalam perlembagaan mereka dah tercatat. So kalau British nak ambil alih, sebenarnya mereka against, menentang perlembagaan 41. Faham ke tak faham? Tak tahulah ni. Kalau saya cakap macam ni tak faham. Korang kena faham Alhamdulillah Korang kena polish wax otak korang. Kena sucikan hati kamu. Yang kedua, dalam perlembagaan 1941 juga menyatakan bahawa penduduk-penduduk Sarawak akan di-training, di-praktikal, dilatih, dibimbing untuk memerintah negeri mereka sendiri. Sebab tu kami tak mahu Sarawak diserahkan kepada British. Kami tak mahu Sarawak diserahkan kepada British sebab bertentangan dengan perlembagaan 1941. Dalam isi kandungan ini menyebut bahawa kami perlu diberi latihan untuk membentuk kerajaan kami sendiri. Kamu tak boleh lawan kami. Kami dah ada perlembagaan. Dia marah. Ini orang-orang yang menentang. Okey, harap korang faham lah. Okey. Saya ajar bagi faham, tugas mengingat, menghafal tu tanggungjawab awak, bukan tanggungjawab saya. Takkan saya nak datang ke rumah awak, hafal sekarang, tak dapat A, aku sebat. Takkan macam tu kan. Okey, itu selebihnya tanggungjawab awak. Okey, kalau awak tak faham, awak tanya saya. Itu tanggungjawab saya. Tanggungjawab saya nak memahamkan awak. Itu tanggungjawab saya. Tanggungjawab saya nak mengajar dan memahamkan awak. Kalau awak tetap tak faham, saya terangkan lagi. Tak faham, saya terangkan lagi. Tak faham, terangkan lagi. Tak faham, terangkan lagi. Kalau lebih 3 kali, kena pang macam tu. Dia jadi faham automatik. Okey. Yang ketiga, gurau. Saya terlebih gula hari ni. Sebab tu saya minum air masak. Terlebih gula tadi. Penduduk Sarawak menuduh Weinerbrug menafikan hak penduduk Sarawak untuk memerintah negeri mereka sendiri yang seperti yang termaktub dalam perlembagaan 1941. Penduduk Sarawak sendiri menentang Weinerbrug. Padahal dia orang nak angkat Weinerbrug jadi pemimpin. Dia orang terkejut kenapa Weinerbrug tiba-tiba yang dia orang angkat sebagai Raja Sarawak. Weinerbrug tu Raja Sarawak tau, Raja. King Sarawak tau. Kenapa tiba-tiba Weinerbrug ni berpaling tadah ni, tak ikut perlembagaan yang kamu dah buat ni, keluarga kamu dah buat semua ni, kan? Kenapa tiba-tiba kamu nak serahkan kedaulatan kami ni, Sarawak, kepada kerajaan British? Kami tak mahu, kan? Tu menafikan. Mereka penduduk Sarawak telah menuduh Weinerbrug menafikan hak dia orang. Okey, menafikan hak mereka untuk memerintah sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan mereka. Nama apa perlembagaan itu? Bukan perlembagaan Malaysia, bukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, tetapi perlembagaan 1941. Alert lah. Kalau perlembagaan 1941 ingat Sarawak lah. Okey, macam tu. Kedua, kenapa mereka menentang? Faktor-faktor yang mereka menentang ialah hang. Alright. Yang kedua, kerana Weinerbrug telah mengabaikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, Charles Brooke ni ayah kepada Weinerbrug tau. Weinerbrug. Weinerbrug ni anak kepada Charles Brooke. Okey, dia mengabaikan surat tu. Sebab tu penduduk-penduduk Sarawak marah. Okey. Weinerbrug telah membuat keputusan menyerahkan Sarawak kepada British tanpa berbincang dengan Anthony Brooke, Raja Muda Sarawak, dengan Bertram Brooke. Okey? Faham tak ni? Weinerbrug membuat keputusan menyerahkan Sarawak kepada British tanpa berbincang dengan Anthony Brooke, dengan Bertram Brooke. Maksudnya, saya rasa macam dah ajar dia tu. Awak tahu tak keturunan dia macam mana? So saya nak tunjuk. Nanti korang tak kenal pula. Yang kenal lah. Kat mana saya nak buka? Ini tiga tempat keluarga Brooke.
Nanti korang tak kenal pula. Cerita dia agak rumit sikit kalau saya nak cerita. Ni susu galur dia Kau nampak tak? Okey. Okey, sekarang Raja Sarawak Charles Wynerbrook tahu yang memerintah. Charles Wynerbrook ni yang nak menyerahkan Sarawak kepada British zaman-zaman dia memerintah Sarawak ni. Okey. Pada masa sama adik-beradik Wynerbrook Bertram Brooke ni adik kepada Wynerbrook Bertram Brooke merupakan adik lelaki kepada Wynerbrook. Wynerbrook ni adalah Raja Sarawak. Saya besarkan sikit. Wynerbrook adalah Raja Sarawak. Ni Calibri 7.5. Okey. Wynerbrook merupakan Raja Sarawak ketika itu. Okey, dia dah tua dah. Saya tak dah lupa lah umur dia berapa masa ni, 70-an ke mungkin. Okey. Charles Wynerbrook. Okey, dan Charles Wynerbrook cuba nak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British yang mana penduduk-penduduk menentang. Sebab dia kata, mana boleh Wynerbrook kamu serahkan negeri kami ini kepada British kerana itu bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Bukankah dalam prinsip ke-8 Perlembagaan 41 menyebut bahawa kami boleh memerintah negeri kami sendiri dan kami akan dilatih untuk memerintah kerajaan kami sendiri. Kenapa kamu Wynerbrook? Tolonglah Wynerbrook, jangan serahkan Sarawak kepada British. Kalau kamu menyerahkan Sarawak kepada British, kami akan menentang. Kami akan menentang. Tu yang sampai terbunuh orang Governor British tu. Tu nantilah ceritanya. Okay, so ketika mana Charles Wynerbrook ingin menyerahkan Sarawak kepada British, hal itu tidak dapat diketahui oleh adik dia, Bertram Brooke, yang merupakan gelaran Tuan Muda, dan Anthony Brooke, gelaran Raja Muda. Sepatutnya dia boleh je nak serahkan kepada Bertram Brooke pemerintahan itu, tapi tak boleh sebab kalau masuk surat ni okey, saya nak sebut cerita ni rumit saya kena cakap. Kalau kelas bersemuka saya akan conteng-conteng sikit kat whiteboard, nanti nampak. Okey, sebenarnya apa maksud wasiat ni? Apa isi kandungan surat wasiat ni? Okey, isi kandungan surat wasiat ni tak ada kat buku teks tak ada. Saya cari sendiri, saya Google apakah isi kandungan surat wasiat Charles Brooke itu. Okey, sebenarnya bila saya cari, saya Google apakah isi kandungan surat Charles Brooke itu, sebenarnya Charles Brooke pernah menulis surat. Dia cakap kat anak dia, Wynerbrook, isi surat itu disebut kalau suatu masa nanti sesiapa pun yang memerintah Sarawak mesti berikan kepada anak lelaki yang layak memerintah Sarawak. Anak perempuan tak boleh dijadikan raja. Wynerbrook tak ada anak lelaki. Dia ada 3 saja anak perempuan. Dia ada 3 saja anak perempuan. So, pada masa sama Wynerbrook ini, nak cerita keluarga Brooke pula. Saya pergi sini pula. Mana ni? Tak nak pula keluar. Sekejap laptop saya hang. Okey. Nampak tak? Okey, ini So, Charles Wynerbrook ada anak lelaki tau. Dan dia pada masa sama dia tak nak serahkan tahta Raja Sarawak itu kepada anak dia, Anthony Brooke. Anthony Brooke ni anak kepada adik lelaki dia, Bertram Brooke. Ni anak saudara lah Anthony Brooke. So dia tak nak. Sebab tu dia bagi Sarawak kepada British itu tanpa pengetahuan keluarga ini. Adik lelaki dia dan anak saudara dia tak tahu ni. Jadi kenapa Wynerbrook macam ni kan, bagi Sarawak macam tu je diam-diam, dia tak beritahu kami. Dia marah tau. Dia orang ni marah pada Wynerbrook sebenarnya pada masa yang sama kan. Kenapa tak nak bagi kat saya? Okey. Kalau saya nak cerita susur galur keturunan keluarga Brooke ni, saya boleh cerita. Okey. Saya pun tak conteng kat sini lah. Awak tahu tak siapa yang memerintah Raja Sarawak pertama? Awak tahu tak zaman HSHTI siapa Raja Sarawak pertama?
Korang boleh sebut tak siapa nama orang tu? Ada yang tahu tak? Siapakah Raja Sarawak pertama bangsa British? Memerintah Sarawak pada tahun 1800 macam tu. Nama dia James Brooke. James Brooke. Awak dah belajar ke form 3 ni? Topik form 2 ke form 3 Saya pun tak ingat lah topik mendengar rendah bab dia. Okay. James Brooke. James Brooke, dia tak silap saya tak ada anak lelaki. Cek balik susu galau dia. James Brooke tak ada anak lelaki dan diserahkan tahta Raja Sarawak itu kepada anak saudara dia. Anak saudara dia nama dia Charles Brooke. James Brooke tak ada masalah pun. Sebab dia tak ada anak lelaki. Dia ikut trend orang kata cara pemerintahan orang Sarawak. Raja tu mesti seorang lelaki. So dia ikut juga trend. Nak menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Sarawak. So Charles Brooke tak ada masalah pun memerintah Sarawak. Sebab bapa saudara dia bagi tahta kat dia. Tapi masalah kat Vainer Brooke ni. Vainer Brooke ni dia nak duit. Ini saya cerita tak ada dalam buku teks tau. Yang saya cerita ni tak ada dalam buku teks. Vainer Brooke dapat duit yang besar daripada kerajaan British. Kerajaan British nak bagi berapa ratus ribu pound sterling Pound sterling zaman itu tahun 46 tu sangat besar tau. Berjuta-juta ke duit. Mungkin kerajaan British memang nak bagi duit banyak. Kalau Vainer Brooke serahkan Sarawak kepada British. Tapi jawapan yang saya sebut ni jangan tulis dalam exam. Saya bagi info je, knowledge. Just knowledge luar saja. Saya dah buat, bukanlah buat kajian mendalam pun. Just baca-baca je daripada sumber-sumber. Okay. Tapi jawapan yang saya sebut ni jangan awak tulis lah dalam exam sebab tak disebut dalam buku teks. Okay. So fokus yang ada buku teks saja. So sambung seterusnya. Okay, itulah isi kandungan surat wasiat tu sebenarnya. Okay, isi kandungan surat wasiat. Betul lah dia cakap Vainer Brooke mengabaikan surat wasiat Charles Brooke supaya serahkan kepada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki pun kena bagi anak saudara pun boleh. Yang penting lelaki. Tapi dia tak nak bagi juga. Dia tak nak bagi kerajaan Raja Sarawak itu kepada Anthony Brooke. Dia tak nak bagi ke Anthony Brooke. Sebab dia rasa Anthony Brooke tu bukan anak dia. Walaupun anak saudara tapi dia bukan anak dia. Dia bukan family dia lah. Dia tak, dia rasa rugi. Lebih baik aku bagi British, aku dapat duit. Kalau aku bagi Sarawak itu kepada British bagi aku duit. Aku kan kaya. Padahal nak mampus pun masa tu kan. Umur dia dah 70 lebih, dah tua lah. Tak lama tu meninggal pun kan. Bagi je lah anak buah kan. Berkira sangat. Okay, dia tak boleh bagi anak perempuan tau. Sebab itu surat wasiat Charles Brooke. Kena bagi anak lelaki. Raja Sarawak tak boleh daripada anak perempuan. Kalau kat negara England tak ada masalah. Raja England boleh daripada kalangan orang perempuan. Tu Ratu Elizabeth, kenalkan Elizabeth perempuan. Sebab ayah dia lah, lupa nama ayah dia. William, apa nama ayah dia? William tu anak dia. Apa? Charles kan? Saya pun tak ingat lah nama ayah James ke Louis. Lupa lah. Nama ayah Ratu Elizabeth tu. Elizabeth tak ada adik-beradik lelaki. Sebab tu dia jadi Ratu. Queen Elizabeth. England kerabat Raja England. Okey, seterusnya. Golongan-golongan yang menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke. Okey, supaya dapat kemerdekaan dengan mudah. Okey, last kali, kenapa mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British? Kenapa mereka menentang? Kerana mereka percaya sebenarnya Gerard T. McBrien telah melakukan muslihat bagi mendapatkan persetujuan. Ni Gerard T. McBrien telah menggunakan pelbagai muslihat seperti desakan, pujukan, tekanan, sogokan tu bagi rasuah, sogokan tu rasuah. Untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan orang Sarawak supaya Sarawak itu dapat diserahkan kepada British. Okey. Kalau awak ingat Gerard T. McBrien kat Sarawak Gerard T. McBrien kan nama dia. Tapi kalau kat Tanah Melayu dalam hal untuk mendapatkan tanda tangan sultan-sultan, itu siapa orang dia? Orang dia Sir Harold McMichael. Itu kalau kat Malayan Union tau. Tapi kalau kat Sarawak nama dia yang dapatkan secara paksaan tekanan, sogokan, desakan, pujukan ni jumpa kat ketua-ketua tempatan orang Sarawak minta tanda tangan. Supaya dapat serahkan Sarawak kepada British. Okey, itu.
Mereka percaya sebenarnya Gerard T. McBrien telah menggunakan cara yang salah, paksa muslihat. Itu sebab dia mereka menentang. Kalau di Tanah Melayu, Malayan Union, orang-orang Melayu benci sangat dengan Sir Harold McMichael. Tapi di Sarawak, mereka benci sangat dengan Gerard T. McBrien. Okey? Jelas tak setakat ni? Jelas, cikgu. Alhamdulillah. Jelas. Awak lepas saya ajar, awak kena baca lagi. Bagi ingat. Awak dengar, awak lihat, awak catat. 3 benda ni kalau awak buat, baru awak betul-betul boleh ingat. Kalau awak sekadar mendengar saja, mungkin awak dapat 20% saja. Lepas tu awak tambah lagi dengan melihat perkataan. Melihat tu membaca lah. Tambah lagi maybe 30%, awak dapat 50%. Kalau awak menulis lagi, mencatat lagi, maybe awak dapat lagi 30%, dah 80%, 80%. Kalau awak sebut lagi apa yang awak tulis, baca, dengar, awak sebut lagi sekali 100%. Okay? Itu kaedah pembelajaran. Nak mengingat sesuatu mesti 3 kaedah atau 4 kaedah. Mendengar, melihat, mencatat dan menyebut semula. Okay. Mention balik lah. Itu belajar sejarah. Kena rajin. Tak boleh last minute lah. Awak nak baca semua, catch up semua. Susah lah kalau nak A kan. Memang subjek sejarah ni ada orang kata boring subjek lah kan. Itu biasalah isu-isu tu. Tapi kalau awak betul faham sejarah, dapat mendalami cerita-cerita sejarah ni, dia akan minat lah, jatuh minat. Saya dulu pun zaman sekolah pun tak minat sejarah. Tak minat kan. Kita tak ada feeling, tak rasa feeling dia. Tapi bila saya masuk universiti, dapat bidang sejarah, saya rasa wow. Sejarah ni macam-macam rupanya benda yang kita tak tahu jadi tahu. Okay. Awak kena mencarilah. Kadang-kadang bila kita baca satu sumber, kita kena baca pelbagai sumber. Kita buat analisis. Kita combinekan segala pengetahuan yang kita ada, nak fahamkan satu perkara, jadi baru kita boleh faham cerita sebenarnya sejarah ni apa je. Okay? Tapi tak apalah, tanggungjawab awak ni, awak ikut follow buku teks je lah. Follow buku teks untuk nanti kalau awak baca sangat banyak sumber pun, awak boleh knowledge banyak, berkembang. Okay, boleh berkembang. Tapi nanti kan dalam exam awak kan nanti awak suka cenderung tulis jawapan yang buku lain berbanding ikut buku teks. Okay, untuk murid sekolah, apa-apa pun untuk SPM, awak mesti follow this book. Okay. Nanti dah awak masuk tingkatan 5, buku dia macam ni. Par 5 ni gambar. Okay, tapi saya biasa nasihat budak saya lah, murid-murid saya, dah awak masuk tingkatan 5, awak mesti ada buku teks tingkatan 4 juga. Awak kena beli. Sebab nanti kan buku ni awak pulang kan. Sebabnya awak pinjam. Tapi awak kena beli juga. Okay, sebab kenapa awak kena beli? Awak nak ulang kaji pun kena guna buku teks. Okay, buku rujukan pun boleh. Tapi kalau awak contoh, awak macam contohlah, awak beli buku latihan kan, buku latihan objektif dan objektif tingkatan 4, tingkatan 5, apa-apa pun kalau tengok soalan objektif kan, dia nyatakan tau muka surat tau. Dia letak tau muka surat berapa, buku teks berapa kan. Ni muka surat berapa kan. So, buku surat tu boleh tahu kat buku teks. Kalau awak buku rujukan, awak kena cari sendirilah. Okay. So, sebab tu bagi saya, buku teks is number one dululah. Boleh je nak tengok nota ataupun rujukan, boleh. Tu guide awak untuk mudah ingat kan, boleh, tak ada masalah. Tapi buku teks ada sebelah. Awak kena comparison lah. Tambah ke mana, kadang-kadang ada setengah rujukan atau nota, mungkin ada beberapa yang tak cukup kan. Awak tambah lah tepi-tepi tu. Okay, boleh faham tak? Okay, seterusnya saya sambung. Okay. Ni banyak ni. Banyak tak? Ush. Banyak juga ni.
Saya rasa kita akan stop sini dululah sebab dah nak pukul 5. Saya ingat malam ni saya nak buat lagi lah untuk yang ni pula. Untuk part 2. Sebenarnya kita tak habis tau. Okay, saya sebut ajar faktor je, perkara faktor saja pun dah banyak kan. So lepas ni kita akan sentuh kepada bentuk-bentuk penentangan. Okay, kalau kita tengok seimbas balik bentuk-bentuk penentangan penduduk tempatan ada mengadakan persidangan, demonstrasi, okey, ada anggota kaki tangan awam meletakkan jawatan beramai-ramai. Mereka menentang menggunakan akhbar. Mereka menulis surat bantahan. Bantahan daripada golongan wanita. Lepas tu ada rukun 13 ditubuhkan. Ini Rosli Dobi yang bunuh yang telah menikam Governor Sarawak. Okey. Duncan Stewart. Okey. Lepas tu habislah. 4.6 tu next week. Okay. So ada soalan nak tanya apa-apa tak setakat ini? Cikgu, kalau cikgu nak buat kelas tu malam ni, nak buat pukul berapa tu? Pukul 8 lah maybe. 8 atau 8.30. Okay. Tapi tak apalah, yang dah hadir ni is okay. Saya akan catat. Maksudnya kehadiran siang ni dengan malam sama lah. Okay. Kalau awak rasa, cikgu malam ni saya ada kelas tuition online. So tak ada masalah. Saya okay je. Tapi korang sebab dah ada ni kan. Jadi yang murid yang tak ada tu. Kalau awak nak ikut juga lagi bagus. Kalau awak free lah. Kalau awak free, okay, join lah kan. Belajar lah daripada berbanding awak tak belajar kan. Okay, so saya nak catat 4 UTM Sorry, 4 UTM. 4 UTM. Sekejap Okay, saya sebut nama awak. Sebutlah apa-apa. Cakap saya ke Okay, Dahia ada? Ya, cikgu. Okay, Dahia. Sarah Azmi? Ada, cikgu. 4 UTM kan? Maisara nama penuh? Okay, Maisara. Sebab nanti kat kehadiran tu dia nama penuh kan. Siti Nur Balkis ni kelas mana? 4 UTM. 4 UTM? Awak adik ni Siapa Nama budak tu saya dah lupa lah nama dia. Batrisha Balkis Awak adik dia Cikgu. Itu akak awak Batrisha Balkis? Batrisha Balkis, bukanlah. Bukan sebab nama ayah macam sama. Batrisha Balkis Nazri. Tak silap saya lah nama ayah dia. Saya ingat awak Siti Nur Batrisha lah, cikgu. Siti Nur Badlisha. Tak, yang Siti Nur Balkis ni siapa ni? Nama awak betul kan ni? Betul. Okey, Siti Nur Balkis. 4 UTM Okey. Umi Aisyah kelas mana? 4 UTM. Okey, Umi Aisyah. Chaziu kelas mana? 4 UTM. Okey, saya ambil je walaupun murid kelas lain pun saya ambil je. Nanti kira saya kalau ada next class pun saya anggap mereka dah ada juga ni. Okey. Chaziu 4 UPNM. Chaziu. Okey, log question kelas 4 UPNM. Okey, log question. Farah Nabila kelas 4 UTM. Nama penuh awak memang Farah Nabila? Nurul Farah Nabila. Okey, Nurul Alright. Evangelish Pastina. Saya, cikgu. Kelas mana? 4 UTM. Nama betul awak apa dia? Nama betul? Evangelist Pastina. Yang akhir Evangelist ada G kan? Bukan G, cikgu. T. Boleh awak type tak kat chat tu, tepi tu? Boleh, cikgu. Cuba type. Nama awak macam bunyi nama orang Portugis lah.
nama-nama Portugis. Pastina, Spain, Espanya, Fernando Rodriguez, Fernando Torres. Okay, Evangelis Pastina. Okay, Pak UTM kan? Ya cikgu. Alright, Evangelis Pastina. Kawan-kawan panggil apa? Even. Even Okay. Tak sebut even do lah. Okay, Gayatri kelas? Ya cikgu, 4 UTM. Gayatri Okay. Itu nama awak lah, betul Gayatri Hanisa kelas? 4 UTM. Hanisa 4 UTM. Yalmoli 4 UKM Ya cikgu. Alright. Bagus lah Yalmoli ni. Comel je. Yalmoli. Okay, itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. sama.